Ya, sepatutnya jawapan yang kamu kena bagi ialah pusat penterjemahan pelbagai bidang ilmu dari pelbagai bahasa, tempat pertemuan para ulama dan cendekiawan. Yang ketiga, pelbagai jenis ilmu dan karya dihasilkan seperti bagi satu contoh. Okey, dia ada sikit. Satu jawapan lagi. Okey, sambung. Berbagai bidang ilmu telah diterjemahkan daripada pelbagai bahasa seperti ilmu falsafah, astronomi, kimia, fizik, biologi dan perubatan. Adakah isi itu betul? Itu isi yang tepat. Kerana di Baitul Hikmah lah aktiviti penterjemahan ilmu berlaku, khususnya dalam bidang ilmu fizik, astronomi, biologi, kimia dan sebagainya. Dan kalau kamu boleh kuatkan lagi dengan satu contoh, misalnya ilmu matematik dihasilkan oleh hasil penemuan Al-Khawarizmi. Bagus, bagi tepukan untuk Amsyah. Al-Khawarizmi ini adalah tokoh-tokoh yang hasil zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Ilmu perubatan, siapa tokoh? Ibnu Sina. Astronomi, Al-Biruni. Geografi, Al-Sharif Al-Idrisi. Jadi tokoh-tokoh inilah yang dihasilkan daripada perkembangan ilmu yang membawa pada perkembangan sains dan teknologi. Okey. Soalan seterusnya. Khalifah Abbasiyah amat mengambil berat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sains dan teknologi. Jelaskan 3 kesan penemuan. Umat Islam hidup lebih maju daripada umat yang lain. Yang kedua, status umat Islam dipandang tinggi di mata dunia. Ketiga, mendorong ramai orang bukan Islam tertarik untuk memeluk Islam. Betul ke salah? Adakah jawapan daripada kesan ataupun kesan atau kepentingan? Kesan. Okey. Sama jawapan? Mari pula yang ketiga. Okey, terima kasih. 2 bulan ni. Saya dah tengok jawapan yang esei saja. Yang objektif sudah kita jawab dah tadi. Cuba baca jawapan. Nombor 1, dijadikan pusat. Terangkan 2 bukti yang menyokong pernyataan di atas. Dijadikan pusat penterjemahan negara. Pelbagai jenis karya dalam bidang astronomi, falsafah, kimia, fizik, biologi dan perubatan diterjemah daripada bahasa Hindi, Farsi dan Yunani. Yang kedua, jelaskan 3 kesan penemuan bidang sains dan teknologi kepada umat Islam dapat mengangkat status umat Islam di mata dunia. Umat Islam lebih maju berbanding umat-umat lain ketika itu. Umat Islam pada masa itu tidak perlu bergantung pada umat Islam. Baik, terima kasih. So untuk kumpulan yang lain, siap semua lah? Tahniah juga untuk kumpulan yang lain. Tadi saya janji nak bagi hadiah kan? Saya akan bagilah untuk kumpulan yang pertama. Saya tadi kumpulan walaupun dia silap tetapi berani mencuba, semangat berpasukan, yang berusaha nak dapat juga nombor 1, kita bagi tepukan. Kita bagi tepukan. Okey. Jadi bangsa saya janji nak bagi 1 balang kan? Tapi tadi dalam janji saja 1 balang dibagi 32. Jadi saya persilakan. Siapa? Abu. Ya, sama-sama. So, boleh aku nak bagi 32 orang? Aku bilang dengan
tengok. Bagi 32 orang. Okey. Berapa orang lagi yang tak dapat lagi latihan tadi? Mai kumpulan tadi, kumpulan yang kedua. Mai kumpulan yang kedua. Saya bagilah wakil kumpulan lelaki satu, kumpulan perempuan satu, nah. Sama juga dibahagi kepada 32. Ini sebenarnya bukan rasuah, nah. Hadiah dan pemberian kerana kamu sanggup hadir dalam kelas hari ini. Pengorbanan yang kamu bagi, walaupun dalam masa cuti kamu boleh hadir, duduk bersama dalam majlis kita hari ini. Dan apa yang saya harapkan, kamu boleh ingat yang pertama sekali ialah faktor-faktor perkembangan sains dan teknologi di zaman Kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, kesan perkembangan sains dan teknologi. Dan yang ketiga, kepentingan perkembangan sains dan teknologi terhadap umat Islam. Dan tolong ingat nama-nama khalifah, tolong ingat nama-nama tokoh penterjemah, tolong ingat apa bukti-bukti yang ada di Sisili dan juga Andalus yang membawa pada perkembangan sains dan teknologi, khususnya zaman Kerajaan Abbasiyah. Dan kesan-kesan inilah hasilnya yang kita dapat pada hari ini. Kalau tanpa ulama-ulama yang terdahulu, siapalah kita? Tidak. Tanpa Ibn Sina, tanpa Al-Khawarizmi, Al-Batani dan sebagainya, maka kita tidak akan menikmati ilmu yang ada pada hari ini. Semuanya adalah kesan peninggalan daripada ulama-ulama yang terdahulu. Dan harus kamu ingat bahawa ilmu yang ada pada hari ini bukan berkembang di barat, tetapi adalah hasil daripada kerajaan Islam, khususnya zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Kerana tamadun Islam berkembang dengan gemilangnya zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Saya rasa setakat itu dulu. Dan saya harap nota yang diberi oleh rakan kamu tolong lekatkan dalam buku bahagian sirah. Latihan yang kamu jawab tadi lekatkan dalam buku latihan. Dan pembetulan tolong buat berdasarkan jawapan yang kita bincang tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.